الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah 40 kisah teguran Rasulullah buat umat. Sambungan kita pada malam ni ialah kisah yang ke-31. Kisah yang ke-31 diletakkan oleh penulis ialah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imamul Bukhari daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ni menceritakan tentang semangat yang ada dalam diri para sahabat bila mana mereka diajak oleh Nabi ataupun diseru oleh Nabi dan Allah Azza wa Jal untuk melakukan sesuatu kebaikan. Jadi kita tengok hadis yang diriwayatkan ni, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lamma hasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-Taif, ketika mana Nabi mengarahkan para sahabat untuk mengepung kota Taif. Ini ialah selepas daripada hijrah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu sejarah kota Taif ni, Nabi pernah berdakwah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan kita tahu dalam sirah tersebut bagaimana gagalnya dakwah tersebut, tidak mendapat sambutan yang baik. Kata Abdullah bin Umar, falam yanal minhum syai'ah, dan baginda pada waktu itu tidak mampu untuk memasuki kota Taif, maknanya tak boleh menakluknya pun walaupun dah buat kepungan. Maknanya perlindungan ataupun kekuatan yang ada pada Taif itu ianya sangat kuat dan kukuh. Pertahanan yang ada pada penduduk-penduduk yang mereka sediakan untuk kota Taif. Kemudian kata Nabi, inna qafilun insyaAllah. Nabi kata esok kita semua akan balik, maknanya akan balik ke Madinah. Fathaqula alaihim. Kita pun tahu Madinah dan Taif ialah dua bandar yang jauh. Madinah dan Mekah saja pun dah 500 km. Mekah ke Taif lebih kurang 90 ataupun kita genapkan 100, maknanya 600 km dengan perjalanan pada waktu itu. Maknanya makan masa sebulan ataupun hampir sebulan. Bila mana Nabi kata esok kita akan balik, tak dapat masuk, tak dapat nak takluki kota Taif ni, fathaqula alaihim. Ucapan Nabi itu menyebabkan para sahabat ni rasa berat. Kemudian sebahagian daripada sahabat ni dia tanya Nabi, nadhhabu wala naftahuhu, kita akan pergi tanpa kita menakluknya ataupun membuka kota tersebut. Wa qala marratan, lalu Nabi pun kata naqful, kita akan balik esok. Maknanya sampai sini je lah kerja kita untuk Taif ni, lepas pada ni kalau tak dapat takluk kita akan balik terus. Faqala ughdu ala al-qital. Bila mana Nabi tengok para sahabat ni dia bersungguh, maka Nabi pun kata ughdu alal qital, majulah kita untuk perang.
Maknanya kita masuk dan kita cuba takluki kota Taif ini. Faghadaw fa asabahum jirah. Bila mana para sahabat cuba untuk menembusi kepungan yang ada ataupun pertahanan yang ada pada kota Taif ni, mereka tak berjaya. Kesannya para sahabat sebahagiannya kena luka-luka pada badan mereka. Jerah tu ialah maksudnya luka-luka dengan sebab pertempuran yang berlaku, tapi tak mati, tak syahid pun, cuma luka. Bila mana berganti hari, habis sehari tu, faqala inna qafiluna ghadan insyaallah, esok kita akan balik. Tak dapat masuk ni tak dapat masuk. Lalu Nabi kata esok kita akan balik. Fa'ajabuhum, lalu para sahabat ni dia macam terkejut dengan Nabi sebut macam tu. Bila mana Nabi sebut macam tu, Nabi sebut dalam keadaan tertawa. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi nak tunjukkan dan Nabi macam nak test, nak provoke kepada para sahabat. Kalau kita tak mampu, kita balik je lah. Tapi para sahabat ni, dia bukan menunggu Nabi memberi tawaran itu. Bukan mereka ni datang kerana malah-malah, bukan. Mereka datang dengan semangat walaupun tak dapat. Ini ialah contoh yang ada pada para sahabat, yang perlu ada kepada kita umat akhir zaman, iaitu semangat dalam melakukan ibadah. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Nabi sebut, di setiap hari Jumaat ini kita dituntut ataupun disunahkan untuk membaca surah Kahfi. Dalam surah Kahfi ni, apa yang paling besar dalam surah Kahfi itu? Para ulama mencari hikmah. Apa yang paling hebat dalam surah Kahfi? Yang paling hebat dalam surah Kahfi ni ialah cerita Ashabul Kahfi, walaupun ada cerita-cerita yang lain. Dan apakah ayat yang paling besar sekali dalam suratul Kahfi ni yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi? Ayat yang paling besar ialah ayat yang ke-10, iaitu ayat yang mengandungi doa Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bila mana Allah Ta'ala menyebutkan doa mereka ketika mana mereka berlindung di gua, doa mereka, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan, berikanlah kepada kami daripada sisimu rahmat, iaitu beri pada kami kebaikan yang berterusan, berkati apa yang kami buat, bimbingi kami dalam pilihan-pilihan yang telah kami pilih ini, wahayyi' lana min amrina rasyada, dan cergaskanlah kami, mantapkanlah kami dan kuatkanlah kami terhadap urusan yang telah kami pilih ini dengan petunjuk daripadamu. Perkataan hayyi maksudnya cergaskan, rasyada maksudnya dipimpin. Yang paling besar dan yang paling penting dalam cerita Ashabul Kahfi itu ialah doa Ashabul Kahfi. Doa itu ialah doa yang disebut sebagai doa futuwah, doa minta kecergasan, minta semangat supaya ni kita tak luntur semangat. Orang Melayu kita bila mana nak buat sesuatu, bila mana tak semangat, kita akan sebut orang ni semangat tak kuat. Bila mana semangat tak kuat, nak kena buat macam mana? Nak kena mandi bunga biar semangat naik balik. Itu orang kita punya amalan. Okay. Mandi bunga tu tak salah, sebab mungkin badan yang tak bersih ni mengakibatkan kita ni kurang keinginan nak buat benda-benda yang elok, terutamanya nak buat ibadah. Sebab tu Nabi ni suruh kita duduk keadaan bersih selalu. Tapi kalau mandi bunga yang disusuli dengan jampi serapah, yang tu mengarutlah. Kalau setakat mandi bunga nak bagi badan tu wangi, nak bagi cergas, sebab dengan bersih manusia akan lebih cergas, yang tu tak apa. Tapi selain pada tu ialah doa. Sebab tu Ashabul Kahfi ceritanya ialah semangat. Seperti mana dalam hadis ni pun, hadis riwayat Bukhari ni, ceritanya ialah semangat, iaitu keremajaan dalam melakukan ibadah khususnya. Seperti mana kita mencontohi Ashabul Kahfi yang muda-muda, yang umur belasan, kita ni pun walaupun tak umur belasan dah, sebab perkataan fata dalam suratul Kahfi itu merujuk kepada pemuda-pemuda yang berusia antara lingkungan 12 tahun sampailah kepada 20-an. Itu ialah fata dalam bahasa Arab. Fata ni bermaksud pemuda yang lingkungan umur macam tu. Jadi minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita ni diberikan keremajaan dalam ibadah. Walaupun kita dah berusia, yang ni penting.
walaupun dah berumur, semangat buat ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang wajib. Contoh ibadah salat fardu berjemaah ni, orang tak kempen ke, orang kempen apa, kita datang. Majlis ilmu, orang tak kempen ke, orang kempen ke, kita datang. Itu dia panggil futuwah, keremajaan dalam beribadah. Walaupun zahirnya nampak tua, zahirnya nampak berumur, kadang-kadang yang remaja, yang usia belasan tu pun tak kuat dia punya kesungguhan untuk melakukan ibadah. Jadi itu antara benda yang kita boleh tengok ataupun perkara yang kita boleh lihat bila mana doa-doa seperti ini ni wujud di dalam Al-Quran. Tujuannya ialah untuk memberi semangat kepada kita. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam hadis yang dah kita baca ni, bagaimana para sahabat yang diuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diprovok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni untuk supaya baliklah daripada perang ni. Sebab nampak macam tak nampak jalan, tertutup ruangnya, payah untuk masuk kota Taif. Tapi sahabat ni tak luntur semangat, sehingga mereka tanya pada Nabi, sehingga mereka tanya pada Nabi, nadhhabu wala naftahu, adakah kita akan pergi tanpa kita membukanya? Maknanya mereka ada semangat untuk membuka kota Taif itu. Jadi ini ialah contoh yang kita boleh ambil dan cara Nabi untuk angkat semangat supaya para sahabat ni terus bersemangat. Dan juga kepada kita umat akhir zaman ni ialah terus bersemangat untuk melakukan ibadah. Dan ianya perlukan kepada latihan, perlukan kepada paksaan. Sebab kita pun tahu, kita ni ada waktu turun naik dalam buat ibadah. Sebab tu para ulama sebut, pada manusia itu, orang beriman itu, dia ada iqbal dan dia ada idbar. Iqbal ni semangat nak buat ibadah, dan dia ada idbar, luntur nak buat ibadah. Semangat nak buat ibadah ni, waktu semangat tu datang, kita kena pulun semua benda ibadah yang kita nak buat. Daripada salat wajibnya, daripada memperelokkan ibadah wajib, salat fardu, kita jadikan ianya sempurna. Buat di awal waktu, bukan buat ketika mana kita rasa nak buat, kita buat, tapi kita buat dengan cara yang betul, cara yang terbaik. Okay. Jadi benda ni penting, perkara ni penting. Kita kena sempurnakan ibadah wajib kita dan juga tambah ibadah-ibadah sunat kita. Waktu kita lemah, waktu kita idbar ni ialah kurang semangat, jangan kita rosakkan ibadah wajib. Kalau tuan-tuan tak semangat, tuan-tuan puan-puan tak semangat buat ibadah, waktu tak semangat tu jangan gadaikan ibadah wajib, jangan. Kalau tak nak buat sunat tak apa. Ada orang waktu tak semangat sembahyang rawatib pun tak semangat, tapi jangan gadaikan ibadah wajib. Kalau kita jenis dah jaga salat fardu 5 waktu di masjid berjemaah, jaga elok-elok. Sekarang ni orang duk kempen salat subuh seperti Jumaat. Nanti orang akan kempen lagi zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Sebab tanda keislaman satu orang tu bukan hanya pada subuhnya, tapi pada 5 waktunya. Baguslah, kempen tu dah bagus, cuma nak kena naik semangat lagi. Lepas pada dah 5 waktu elok, kuliah pula sama macam khutbah Jumaat. Dia nak pergi ke arah tu, dia nak upgrade selalu. Sebab itu sifat orang beriman. Seperti mana kebanyakan manusia dalam bab dunia pun dia nak upgrade. Dalam kerja, dia tak nak ataupun dia mungkin akan cepat bosan. Kalau dia kerja sama je 10 tahun, dia mesti nak kena ada kenaikan. Sama ada kenaikan pangkatnya, kenaikan kemahiran dia, ataupun lebih penting kenaikan gajinya. Jadi ini ialah sifat-sifat semangat yang akan menolak satu orang tu melakukan kebaikan yang lebih banyak, terutama dalam bab membina akhiratnya. Jadi Nabi dia test para sahabat dan dia tengok para sahabat memang sangat bersemangat dalam buat ibadah. Mereka bukan buat cincai-cincai, mereka bukan buat seperti mana melepaskan batuk di tanda, bukan. Mereka buat betul. Jadi ini antara contoh dan ini antara benda yang disenaraikan oleh penulis untuk kita ni sentiasa bersemangat buat ibadah. Contohnya ni nak masuk pada bulan Ramadan ni, kurang pada 60 hari dah. Tuan-tuan kena fikir dah macam mana nak menyambut Ramadan. Ada orang kurang 60 hari ni dia fikir macam mana nak menyambut hari raya je. Menyambut Ramadan dia tak fikir. Dia dah fikir baju raya dia tak fikir 10 hari Ramadan saya nak buat macam mana. Ada orang dia fikir saya nanti cuti raya nak ambil berapa hari.
ni sekarang kerja ni tak nak ambil cuti sehari pun sebab nak simpan nanti raya. Tapi ada tak orang berfikir macam mana saya nak penuhi 10 akhir Ramadan tu dengan iktikaf masjid? Saya nak jadikan cuti kerja saya ni semua pergi situ. Tak salah pun balik raya tu, cuma saya nak sebutnya kecenderungan satu orang. Bila mana dia cenderung untuk melakukan ibadah, maka dia akan selalu memilih ruang-ruang itu. Nanti 10 akhir Zulhijjah nak ambil pula peluang sekali lagi, nak hidupkan 10 hari. Yang ni Ramadan 10 malam, yang ni 10 hari pula, maknanya siang dan malamnya. Dia dah ada dalam plan tindakan dia, dia dah ada senarai yang dia buat. Macam mana sebahagian orang kita bila mana nak cuti sekolah masuk tahun baru ni, bulan 1 ni, dah tengok dah cuti sekolah bulan 3, cuti sekolah bulan 5, sebab nak pergi bercuti di mana. Jadi kita kena tukar sikit. Cuti sekolah ni nak beribadah apa, nak buat apa. Itu ialah bentuk-bentuk semangat. Dan kita minta pada Allah supaya diberi taufik seperti mana Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi ini antara benda ataupun perkara yang kita boleh tengok pada hadis yang ke-31 ni. Saya tak nak baca dia punya syarah dia, sebab syarah dia pun secara umumnya dia sebut cerita dakwah di Taif. Dakwah di Taif ni mudahnya waktu sebelum Nabi hijrah pun tak jalan, lepas Nabi hijrah pun tak jalan. Taif ni kalau kita tengok dia berjaya selepas pada Nabi wafat, baru jaya. Cuma Allah Ta'ala jadikan waktu Nabi pergi ke Taif untuk first round sebelum hijrah ke Madinah, apa yang jadi pada dakwah Nabi? Dakwah Nabi ditolak, dakwah Nabi diremehkan oleh Abdul Yalil bin Abdi Kulal, dia punya ketua Bani Thaqif. Tapi Allah Ta'ala hadiahkan apa? Kalau kita baca dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 29, Allah Ta'ala hadiahkan yang masuk Islam waktu Nabi patah balik ke Mekah selepas pergi ke Taif, perjalanan 10 hari pergi ke Taif bersama dengan anak angkat Nabi Zaid bin Harithah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 cerita beberapa jin yang tinggal di lembah-lembah sekitar antara Taif ke Mekah itu. Mereka mendengar bacaan Al-Quran yang Nabi baca dan akhirnya mereka masuk Islam. Orang tak masuk Islam, tapi jin yang masuk Islam. Dan sebahagian riwayat sebut jin-jin ini ialah jin-jin yang pernah mendengar isi daripada Taurat Nabi Musa. Lalu mereka membuat comparison, perbandingan. Sama apa yang Musa sebut dalam Taurat, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Taurat kepada Musa, dan apa yang Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran sama. Maknanya apa yang dalam Taurat dan apa yang dalam Al-Quran dia sama. Risalah yang dibawa oleh Musa dan risalah yang dibawa oleh Muhammad sama. Sebab tu dalam surah Ahqaf ayat 29 Tuhan sebut wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Allah Ta'ala kata, ingatlah ketika mana kamu berada di satu lembah tengah padang pasir, daripada lembah-lembah yang didiami oleh jin. Pada waktu itu mereka mendengar kamu membaca Al-Quran. Kata Allah Ta'ala, falamma hadaru, bila mana bacaan Quran itu dibaca oleh Nabi, jin-jin ni diam. Allah Ta'ala nak sebut bila mana iman, bila mana hidayah tu turun kepada satu-satu makhluknya, dia akan mengangkat darjah ataupun kedudukan makhluk tu, walaupun dia bukan daripada kalangan manusia. Sebab manusia dan jin yang lebih mulia ialah manusia, tapi jin dia tidak terlepas juga daripada kena tahu tauhid, kena tahu syirik ni. Jadi walaupun orang selalu burukkan jin, ada apa-apa benda, bangunan yang gangguan, orang akan salahkan jin. Rumah yang ada gangguan, orang akan salahkan jin. Tapi ada sekelompok jin yang bagus, dengar Quran diam, elok pada manusia. Manusia dengar Quran tidur, jin lagi bagus. Jadi jin lebih baik. Bila mana dia sebut macam ni, Allah Ta'ala kata sesudah dia mendengar kamu membaca Quran, wallau ila qaumihim, dia orang balik ke keluarga dia orang, munzirin, beritahu kepada keluarga dia orang tentang peringatan tauhid. Dia ada sebahagian manusia ni, kalau dia tak tidur, dia balik, dia buat diam. Dia tak beritahu dekat isteri dia, dia tak beritahu pada anak dia. Yang ni lagi bagus. Sebab
Dia dengar Quran, pertama dia diam, jin ni, dalam surah Aqaf, waktu Nabi balik pada Taif. Yang kedua, dia balik ke family dia, dia bagi tahu kepada family dia. Tadi ada dengar satu orang rasul daripada kalangan manusia, iaitu Nabi Muhammad, cerita tentang, baca tentang ayat ini. Dia pun cerita ayat tu apa dia. Dia ni bagus. Dia bukan macam jin lah cerita Ahmad Albad yang minta anak dia bermain dengan anak manusia je. Yang tu biasalah, jin kategori kelas biasa. Ni jin yang datang kuliah ni, dia balik dia cerita pula kepada anak bini dia, dia kuliahkan balik anak bini dia. Ni lebih baik pada manusia. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya Allah Ta'ala boleh mengangkat darjat daripada mana-mana orang dan boleh memberi hidayah pada mana-mana orang dan makhluk. Jadi itu antara kisah semangat para sahabat dan kisah jangan putus dalam melakukan dakwah. Walaupun nampak macam tak ada orang, ni nak beritahu pada ustaz-ustaz lah, sebahagiannya yang kadang-kadang baru nak berkuliah, jangan risau. Kuliah kita ni walaupun tak ramai orang, tapi jin ada. Macam kita malam ni, tuan-tuan tak tahu yang kosong-kosong ni jin mana duduk. Dia balik dia beritahu, malam ni ada kuliah 40 hadis teguran buat umat. Dia tahu, dia beritahu dekat family dia. Dia pun cerita ni hadis riwayat Ibnu Umar apa semua. Cuma kita tak nampak lah, dia bawa beg ke, bawa buku catatan, kita tak nampak. Sebab tu jangan risau, bila mana melakukan kebaikan-kebaikan itu sekiranya dibuat dengan ikhlas, pasti akan sampai. Pasti kebaikan itu akan sampai. Tuan-tuan ingat dan tengoklah kehidupan para ulama dulu. Zaman dulu teknologi bukan macam sekarang. Nak beritahu benda baik tidak semudah seperti sekarang. Sekarang orang boleh buat live, sekarang orang boleh tunjuk, orang boleh rakam. Zaman dulu bila mana satu kebaikan, untuk orang tu tahu ambil masa. Tapi kenapa kita tahu kesalehan orang-orang dulu? Kerana keikhlasannya. Keikhlasan itulah yang mengakibatkan ianya diketahui orang. Dia bukan nak beritahu orang, tapi Allah Ta'ala jadikan ianya diketahui, ianya disadari oleh orang-orang di zaman lain ataupun di tempat lain, bila mana kebaikan itu dipandu dengan keikhlasan. Dan of course kebaikan itu mesti ikut seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kisah yang ke-32. Kisah yang ke-32. Kita tengok kisah yang ke-32 di bawah tajuk tidak bertindak secara terburu-buru. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab, pun daripada riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Hadis tadi pun Sahih Bukhari. Hadis ni cerita tentang ketika mana matinya ketua munafikin yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang selalu buat kacau pada Nabi ketika mana berada di Madinah. Ni cerita hari kematian dia. Du'iya lahu Rasulullah. Nabi dijemput oleh anaknya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu ketua munafikin. Anak dia Abdullah bin Abdullah, sahabat Nabi yang saleh, yang baik, yang tak setuju dengan ayah dia, yang pernah menawarkan diri untuk bunuh ayah dia sebab banyak sangat kacau Nabi ni. Tapi Nabi tak pernah benarkan benda tu dilakukan oleh anaknya. Ketika mana mati ketua munafikin ni, Nabi dijemput untuk salatkan, imamkan salat jenazah kepada Abdullah bin Ubay. Falamma qama, ketika mana Nabi berdiri, Nabi pun salat. Nabi duduk dalam posisi macam nak salat. Wa thabtu ilaihi, dan Nabi ni duduk pada kedudukan orang yang memang nak salat jenazah. Faqultu, lalu kata Umar Al-Khattab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atusalli ala ibn Ubay wa qad qala yawma kadha wa kadha kadha wa kadha. Ya Rasulullah, ni Umar Al-Khattab yang cerita. Hadis ni riwayat pada Umar Al-Khattab. Umar tak setuju Nabi pergi. Bila mana Nabi tu dekat dan nak angkat takbir untuk salat jenazah, Umar kata, ya Rasulullah, tak ingat ke dia ni, Ibnu Ubay ni, jenazah yang kita nak salat ni, dia pernah buat kacau pada hari sekian-sekian, pada peristiwa sekian-sekian, pada tahun sekian-sekian. Antara kekacauan yang awal dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ni ialah terpecahnya tentera dalam perang Badar. Lepas pada tu dia pergi kepada pembinaan Masjid Dirar, terpecahnya jemaah bagi Masjid Nabi. Lepas tu dia pergi kepada tuduhan zina kepada isteri Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan di antara 3 kes besar tu ada lagi kes-kes kecil yang dikonspirasikan oleh Abdullah bin Ubay ni.
Jadi Umar ni dia rasa macam Nabi tak patut salatkan kepada orang macam ni. Dan memang semua orang maklum dia ni ketua munafikin. Bila mana Nabi dengar macam tu, fatabassama Rasulullah, Nabi pun senyum. Wa qala, dan Nabi kata, akhir anni ya Umar, cukuplah wahai Umar. Falamma aktsartu alaihi, bila mana Nabi sebut macam tu, aku ni iaitu Umar masih lagi provok Nabi untuk Nabi stop, jangan salat. Inni khuyyirtu, kata Nabi, aku telah memilih, telah diberi pilihan dan aku memilih untuk salatnya. Lau a'lamu anni in zidtu 'ala as-sab'ina yughfir lahu la zidtu 'alaiha. Kata Nabi, kalaulah Allah Ta'ala tidak mahu mengampunkan dosa Abdullah bin Ubay, selepas aku minta kepadanya sebanyak 70 kali, aku akan buat benda tu. Lalu Nabi pun pilih untuk salatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Ini akhlak yang cukup payah untuk satu orang dia buat. Sebab tu ianya berkait dengan bebasnya jiwa satu orang manusia daripada belenggu manusia. Ini penting. Sebab tu kalau tengok dalam surah Maryam, dalam surah Ali Imran, cerita tentang bagaimana mak kepada Maryam, isteri kepada Imran, waktu dia mengandungkan anak dia, dia nazarkan anak dia, inni nazartu, aku nazarkan anak ni muharraran, satu orang hamba yang bebas, tak terbelenggu dia dengan apa-apa pun daripada dunia ni, termasuklah belenggu kata-kata manusia, tak terbelenggu dia dengan cakap-cakap orang. Maknanya anak aku ni aku akan nazarkan untukmu berkhidmat di masjidmu, iaitu di Masjid Aqsa. Sebab suami dia iaitu Imran tu ialah satu orang yang berkhidmat kepada Masjid Aqsa. Jadi bila mana dah mengandung ni, dia nazarkan supaya suami dia, supaya anak dia ni ikut macam suami dia, iaitu bernazar dengan harapan anak ni lelaki lah. Tiba-tiba keluarnya Maryam, perempuan. Cuma nak sebutnya lah perkataan muharrarah. Kita kena bawa sikap itu. Hurriyah, iaitu bebas merdeka. Kita tidak terpenjara dengan dunia untuk urusan akhirat kita. Hari ni ramai mana orang terpenjara dengan dunia pada urusan akhirat dia. Sekarang ni tuan-tuan tengok, orang buat isu tentang salat subuh yang lewat, menyebabkan orang pergi kerja ni terkejar-kejar. Lepas tu antara isu yang dibangkitkan ialah imam baca, orang kata apa, panjang. Jadi ada yang terkejar. Mungkin di Penang ni lagi terasa lah benda tu, sebab keadaan jam, jalan akan sesak apa semua ni lah. Jadi ada orang kata sepatutnya imam baca pendek. Ya, hakikatnya memang imam kena meraihkan keadaan jemaah. Okay. Tapi satu benda yang kita kena tengok juga, daripada side imam tu satu, daripada satu side lagi, ialah bila kita nak keluar daripada sistem seperti ini, iaitu sistem terbelenggunya akhirat kerana dunia. Berapa banyak orang akhir zaman memilih untuk bersegera kepada urusan akhirat untuk pergi ke urusan dunia. Semayang tu cepat-cepat, kalut-kalut sebab nak pergi ke urusan dunia. Semayang tu cepat-cepat, kalut-kalut sebab nak pergi ke urusan dunia. Dia beza. Dia jarang berlaku pada satu kes, kerja tu cepat-cepat, meeting tu nak bagi cepat habis sebab nak pergi semayang. Dia jarang yang tu. Dia lebih banyak kepada semayang tu laju sebab nak pergi hadir meeting. Ketakutan kita. Sebab tu kau tengok, antara tanda akhir zaman ni ialah banyaknya orang lewatkan salat ataupun tinggalkan salat kerana benda ni. Sebab tu Nabi memberi peringatan kepada pemimpin-pemimpin supaya menjadikan agenda salat ni agenda utama. Tidak pernah berlaku dalam khalifah yang awal, Khulafa Ar-Rashidin, isu salat dilewatkan, melainkan pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Zaman dia baru berlakunya lewatnya salat ni. Bila mana salat itu dilewatkan, beberapa orang khalifah ni dia pilih untuk lewatkan salat, sehinggalah khalifah tu patah balik kepada Umar bin Abdul Aziz, baru salat tu on time balik. Sebab Umar bin Abdul Aziz tak nak jadi seperti mana yang Nabi sebut, antara tanda-tanda keadaan umat ni huru-hara ialah salat tu lewat. Zaman Umar bin Abdul Aziz, khalifah sebelum pada tu semua salat on time. Umar ke, Abu Bakar ke, Uthman ke.
Bila mana khalifah salat on time dan khalifah jadi imam, tak ada isu lah jam kerja ni kena awal, sebab pemimpin negara yang paling depan sekali, atas sekali, dia jadi imam salat. Jadi tak ada isu untuk dimarah ataupun dipertikaikan. Ni kenapa ni semayang lama sangat? Sebab kalau tuan-tuan tengok Umar ni, dia baca salat subuh, apa dia? Surah Yusuf habis. Bila mana pemimpin tertinggi jadi imam salat, habis semayang, tak ada orang nak kata ni apa imam ni, orang dah start kerja dah. Dia yang meletakkan dasar kerajaan. Dia kata hari ni kita start pukul 10. Tak apa, sebab kita nak kena berdamai dengan Tuhan yang beri rezeki dulu. Tapi dia agak sukar. Saya cakap ni, nak katanya zaman kita ni payah nak keluar. Sebab tu ada viral baru ni kan, kedai nasi kandar Sulaiman yang buka lewat sebab nak sembahyang subuh. Itu bagus, dia boleh buat dengan kadar kedai dia lah. Dan kita nak benda tu menyeluruh lagi, maknanya sampai kepada pemimpinnya, sampai kepada orang-orang atasan pun, dari segi pejabatnya, dari segi pentadbiran negaranya. Dia buat bagi kadar kedai dia. Sebab ada orang komplain, ni kedai lambat buka ni. Dia kata kita tak akan buka selagi tak pukul 6.50 sebab nak raikan orang sembahyang subuh. Itu bagus. Walaupun orang yang dah beratur tu dia lari, tak apa, sekurang-kurangnya kedai tu dipenuhi dengan orang yang sembahyang subuh dah. Paling-paling kurang lah. Walaupun tak ramai tak apa, tapi yang penting rezeki tu berkat datang daripada orang yang sembahyang subuh. Lepas tu ada orang kata tak semestinya juga kalau buka pukul 7 ni orang sembahyang subuhnya datang. Yang lepas pada tu kita tak ambil kira dah. Dia yang jadi isu ialah bila mana orang berniaga pada waktu salat tu, dan kita tengok orang masih lagi di situ. Tuan-tuan kena tahu, subuh ni dia singkat. 6.23 nak pergi ke 7.30 singkat. Kalau orang dah beratur pukul 6, dia dapat nasi 7 suku, dia ada 15 minit lagi nak sembahyang subuh. Kalau dia beratur pukul 8, kita tak argue dia. Walaupun ada orang kata dia tu tak sembahyang ke subuh, pukul 9 nanti pun nak sembahyang. Tu isu dia dah, tu dah keluar pada waktu salat. Sekarang ni ialah isu yang nak dibangkitkan ialah beratur membeli makanan pada waktu salat yang singkat, subuh. Dia macam orang beratur beli makanan waktu sembahyang Jumaat. Isu yang sama. Sembahyang Jumaat tak boleh berlaku jual beli, tapi tiba-tiba tengok baca khutbah ada orang jual beli lagi. Ini menunjukkan tiadanya common sense ataupun tiadanya kesedaran tentang salat itu. Tuan-tuan percayalah, kalau kita cuaikan salat, banyak cacah merbah hidup kita. Dan segala cacah merbah tu kadang-kadang kita tak perasan. Kita pun pelik, kenapa sangkut situ, sangkut sini, sangkut situ. Kitalah yang menyebabkan menjemput sangkut-sangkut tu dalam hidup kita. Sebab kalau tengok, tidak ada orang-orang saleh yang awal mereka melewatkan salat pada isu-isu yang kecil, melainkan pada isu-isu yang dibenarkan oleh Nabi. Contoh hujan yang terlalu lebat, contoh panas yang terlalu panas sangat, maka itu ada keringanan ataupun sakit ataupun penyakit berjangkit macam dulu, macam Covid awal-awal dulu. Yang tu tak apa. Cuma untuk sengaja ataupun beri alasan, sebab saya ada meeting lah, sebab saya nak itulah, nak inilah, pada urusan dunia. Hakikatnya hujah tu nak bawa depan Tuhan, tak perlu bawa depan Tuhan pun, duk fikir sekarang pun rasa macam tak laku, apatah lagi nak bawa depan Tuhan. Cuma nak sebutnya ialah, kembali balik kepada isu kita ni ialah pentingnya kita menjaga salat. Balik semula pada hadis ni, ketika mana Umar ni dia sebut benda ni kepada Nabi. Nabi kata, aku dah diberi pilihan, aku nak salat kepada Abdullah bin Ubay ni. Fa salla Rasulullah, Nabi pun salat. Thumma sarafa, kemudian Nabi pun berhenti. Falam yamkuth illa yasira. Nabi macam berhenti, macam nak stop salat jenazah tu. Hatta nazalat, sehingga turun ayat daripada surah At-Taubah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu salat kepada orang itu, iaitu orang munafik ni. Peringkat awalnya Nabi pilih untuk salat, lepas pada tu Nabi stop sebab arahan daripada Tuhan, sebab tak perlu salat kepada Abdullah bin Ubay. Cuma poin yang nak diambil ialah bagaimana Nabi SAW pada benda yang dia tak tahu, tak ada penjelasan. Abdullah bin Ubay ni tak ada lagi turun ayat Tuhan supaya jangan salat kalau dia mati, tak ada. Jibril tak beritahu lagi waktu akhir hayat ke, tak beritahu. Walaupun dah dengar berita Abdullah bin Ubay ni sakit-sakit, dah dengar dah pun.
Maknanya Nabi ni dia tidak terburu-buru dalam meninggalkan satu benda ataupun buat satu benda. Hak kepada semua orang mati, semua orang mati, kita kena salat jenazah dia. Walaupun orang kata dia ni dalam kampung haram, tak pernah nampak muka sembahyang masjid, tak perlu kita salat ke dia, tak boleh. Hukum asalnya ialah salat dulu. Sebab kita tak ada apa-apa maklumat yang ghaibiyah yang diturunkan untuk kita mengelak padanya. Sebab tu Nabi SAW dia beritahu nama-nama orang munafik kepada Huzaifah ibn Yaman. Nabi beritahu senarai dan Huzaifah tak beritahu kepada orang lain, melainkan dia simpan dan dia hanya menunjukkan isyarat, dia tak pergi salat jenazah orang tu, dia tak war-warkan. Apa hikmah Huzaifah ibn Yaman dan Nabi pun dia beritahu pada seorang ni je, supaya labelan munafik ini tidak mudah digunakan kepada sebahagian manusia secara terbuka. Memang kita tahu satu orang tu dia ada sifat kemunafikan dia. Nabi pun sebut, cakap nipu, berjanji pun dia mungkir, dan ada lagi lah tanda-tanda lain. Salat lah keadaan amalah, datang salat, salat tu keadaan amalah, apatah lagi tak datang salat tu ataupun tak salat terus. Maknanya memang dia sangat-sangat ada sifat kemunafikan. Tapi untuk kita mengambil hukum mudah, dia ni tak payah pergi lah, dia ni bukan jenis sembahyang mula kampung kita, biar 2-3-4 orang tu lah salat. Hukum asalnya kena salat dulu. Sebab Nabi telah salat kepada ketua munafikin sehingga datang arahan untuk stop. Yang lain-lain ni tak tahu lagi sejauh mana kemunafikan dia, dia tak tahu. Jadi hukum asalnya ialah salat. Hatta kepada pemimpin pun yang mengimamkan salat. Sebab zaman dulu dia ada perbahasan, kitab para ulama ni ada perbahasan, berimamkan kepada pemimpin yang zalim. Zaman dulu ni pemimpin-pemimpin jadi imam walaupun zalim. Antaranya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia jadi imam. Bukan jadi imam masjid kampung, Masjidil Haram lagi. Dia jadi imam, yang menjadi makmumnya ialah Abdullah bin Mas'ud. Orang tanya, patut ke, boleh ke pergi salat di belakang pemimpin yang zalim? Allah bin Mas'ud kata, yang zalim itu hal dia dengan Tuhan. Tapi salat bersama dengan pemimpin walaupun dia zalim, kena salat. Itu isu lain. Jangan campur, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur antara benar dengan yang batil. Kita tak setuju dengan kezaliman dia, dia mudah bunuh sahabat, bunuh tabi'in, tak setuju. Tapi bila mana dia memimpin salat dan dia seorang pemimpin, kita kena pergilah salat. Selama mana salat itu salat yang ada syiarnya, iaitu salat berjemaah apa semua. Maknanya tak tergesa-gesa dalam mengeluarkan diri untuk tak ikut. Contoh dululah, sekarang tak ada dah. Tak salat kerana berbeza fahaman parti politik. Dulu, cerita dulu. Cuma sekarang alhamdulillah manusia dah makin jelas benda ni. Isu ni bukan lagi isu yang menjadi jurang perbezaan. Hatta kepada isu-isu agama pun. Ni geng masjid ni, ni geng masjid ni, ni geng jenis wirid tak kuat, ni geng jenis wirid kuat. Bila mana anda berjumpa di mana-mana masjid, salat sekali. Tak boleh jadi isu benda tu. Tapi nak sebutnya ialah, bila mana kita memilih, kita boleh pilih mana satu. Tapi untuk bersama dalam saf salat, kita bersama. Jangan asingkan benda tu. Jangan jadikan isu tu ialah isu untuk kita menjauhkan diri. Sebab isu salat ialah isu lain. Isu kita pilih pandangan ni, dia pilih pandangan ni, pandangan dia kurang tepat, pandangan kita lebih dekat pada nas, itu ialah hak masing-masing. Tapi untuk menjadikan dia macam keluar daripada seorang Muslim, itu tak boleh. Itu antara benda yang ditunjukkan oleh Nabi. Inilah bab akhlak lah ni, dalam hadis ni. Okay. Kemudian kita tengok lagi hadis seterusnya. Saya baca laju ni sebab apa? Sebab saya nak habiskan untuk malam ni dengan esok 5 tajuk. Bulan depan 5 tajuk, habislah buku kita ni sebelum masuk Ramadan. Maknanya habis Ramadan, tak ada kuliah apa semua ni, sampailah selesai dah raya apa semua tu, kita datang dengan buku yang baru pula. Okay. Kisah yang ke-33, dosa seseorang tidak akan dibebani oleh orang lain. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Ahmad, daripada Abu Rimsah radhiyallahu anhu berkata, intalaqtu ma'a abi nahwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama ayahku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li abi ibnuka hadha. Kemudian baginda bertanya kepada ayahku,
adakah ini anakmu? Qala i wa rabbil Ka'bah. Ayahku berkata, aku bersaksi dengan Tuhan pemilik Kaabah, ianya adalah anakku. Qala haqqan. Nabi pun tanya lagi, adakah ianya benar? Qala ashhadu bihi. Ayah dia kata, aku bersaksi dengannya. Qala fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam dahikan, sehingga Nabi ni ketawa. Kemudian dalam hadis tu disebut lagi sehingga Nabi ni ketawa, min sabti syabahi fi abi, kerana sumpah yang dilakukan oleh ayahku. Kemudian Nabi pun menjawab, pembalasan azab terhadap dosanya tidak akan terbeban ke atasmu, dan begitulah juga azab terhadap dosamu tidak akan terbeban ke atasnya. Nabi nak beritahu setiap kita ni tak akan bawa beban dosa mana-mana orang, dan orang lain pun tak akan bawa beban dosa kita. Wa qara'a Rasulullah, lalu Nabi membaca ayat daripada surah Al-An'am, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tiada siapa-siapa pun membawa beban orang lain melainkan yang dibawa bebannya sendiri. Okay. Hadis ni nak tunjuk pada kita, walaupun atas nama hubungan kekeluargaan ayah dan anak, anak tidak akan membawa dosa ayah, dan ayah tidak akan membawa dosa anak pada dosa-dosa yang memang di tanggungan anak itu. Cuma kalau dosa tanggungjawab, dia akan ada hubungan lah. Yang ini antara benda yang kita kena tahu. Memang kita tak akan bawa dosa anak kita, tapi kecuaian kita dalam mendidiknya, sehingga dia tak ambil serius antara halal dan haram. Bila mana dia membesar dalam keadaan dia meremehkan salat, yang tu kita kena tanggung. Yang tu kita kena tanggung. Dosa tak jadikan salat tu utama. Bila mana dia besar, dia tak salat, yang tu anak tu lah tanggung. Cuma dosa sehingga anak tu tak rasa salat tu penting, yang tu mak ayahnya tanggung, kalau itu cuai daripada parent dia, daripada ibu bapa dia. Sama jugalah dengan dosa kecuaian pada mendidik isteri pun sama juga. Tidak memberi penekanan kepada penutupan aurat yang sempurna, tidak mengajarkan pada dia batas-batas yang sepatutnya, yang tu suami akan tanggung. Tapi kalau dia buat di belakang kita, tanpa pengetahuan kita, dia buat benda-benda yang melanggar syariat, yang tu isteri tu akan tanggung sendiri, tidak akan dibawa kepada kita. Cuma nak sebutnya kepada umumnya di sini, isu dosa ialah isu yang serius. Nabi sebut, tuan-tuan boleh bayang, Nabi ni dalam kehidupan seharian, maknanya duduk bergaul dengan orang, antara benda yang Nabi akan jadikan sebagai topik perbualan, kalau kita tengok amati hadis-hadis Nabi lah, pertama Nabi akan jadikan topik perbualan kebanyakan conversation Nabi, duduk-duduk lepak Nabi dengan sahabat ni, pertama mengutamakan akhirat. Nabi akan jadikan yang tu. Nabi tak bersembang dengan para sahabat, melainkan Nabi akan nampakkan kita ni hidup menuju akhirat. Walaupun ketawa, walaupun kadang-kadang bergurau pada benda-benda yang orang kata apa, yang nampak macam over dah sikit. Sebab tu ada satu hadis, Nabi duduk dengan sahabat. Kalau tak silap hadis riwayat Abu Daud ataupun Tirmizi. Nabi duduk dengan sahabat. Pada waktu tu musim panas, dan tabiat musim panas di negara Arab ni, buah-buah yang akan keluar ataupun tanaman yang akan tumbuh banyak ialah buah-buah yang ini berair ni, tembikai, buah peach ke apa semua, yang tu banyak tumbuh di negara Arab. Jadi para sahabat ni dia bawa hasil tanaman dia orang, salah satunya ialah bitir. Bitir ni ialah tembikai. Dia orang belah-belah makan, habis makan tinggal kulit tembikai tu, tiba-tiba ada seorang dia lempar kepada kepala sahabat tu. Nabi duduk ramai-ramai, duduk keliling Nabi, duduk lepak macam kita tengok orang duduk lepak masjid, duduk makan macam jamuan apa semua. Cuma taklah proper seperti sekarang. Ada seorang tu dia lempar kulit tu, kena kawan tu perasan tembikai yang dia habis makan, dia lempar balik. Akhirnya terjadilah upacara melempar kulit tembikai tu. Ramai-ramai yang ni lempar, yang ni ketawa, seronok. Bila mana Nabi tengok macam tu, Nabi kata, ni apa perangai orang masjid teruk ni? Nabi tak kata macam tu. Nabi kata, sebagaimana kamu seronok makan tembikai di dunia ini, sekiranya kamu tegar di atas agama ini,
keseronokan itu akan kembali balik di akhirat, iaitu di syurga. Nabi tak akan bercakap satu benda melainkan Nabi akan ikat dengan akhirat. Nabi kata nak seronok boleh, tak salah, tapi kita kena ingat tujuan kita ialah akhirat. Macam mana kamu seronok makan ramai-ramai, kalau kamu semua ni ikut syariat ni elok, betul-betul menjaga agama ni, keseronokan ini akan berulang balik kali yang kedua di akhirat nanti. Maknanya Nabi mengharapkan mereka semua ni tidak terkecuali menjadi orang-orang yang mendiami syurga. Maknanya ada sudut pandang akhirat di situ. Dia bukan macam kita makan tembikai, makan, kita pun cerita tembikai ni tak sedap, ada tempat lain lagi sedap, habis kat tu. Ataupun makan durian ni tak apa sedap, kena pergi durian tempat lain. Dia tak cerita nanti di syurga durian yang tak pernah tahu grade dia pun akan ada. Yang ni bukan setakat musang king, harimau king pun ada dalam syurga ni, punya grade-grade yang high grade lah. Cuma nak kata dia ikat dengan syurga tu, dia ikat dengan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi bila mana dia bercakap dengan para sahabat, elemen yang akan Nabi bawa ialah elemen mengingati kematian. Yang kedua. Dan yang ketiga ialah dosa dan pahala. Seperti mana hadis ni, Nabi tidak akan bersembang dengan orang melainkan pasti akan ada benda ni, walaupun bergurau. Sebab tu Nabi pernah bergurau dengan satu orang perempuan tua. Bila mana perempuan tu tanya dia ni boleh masuk syurga ataupun tidak, Nabi kata dalam syurga ni tak ada orang tua, jangan harap lah. Nangis orang tua bila mana Nabi kata macam tu. Lalu Nabi pun betul balik, bukan maksudnya tak boleh masuk, nanti masuk syurga dia tak tua macam ni dah, dia muda balik. Baru maknanya Nabi sentiasa ikat benda tu, sentiasa jadikan itu ialah topik perbincangan. Nabi tak akan berbincang seperti mana orang yang tak nampak akhirat, berbincang seperti mana orang yang lupa pada akhirat, ataupun orang kata hati yang lalai, bukan. Sebab tu hati yang paling jauh daripada kelalaian itu ialah hati Nabi. Dan sahabat pun lepas pada Nabi wafat pun dia meneruskan benda tu. Sebab tu kita tengok ada hadis-hadis yang ataupun asar yang menunjukkan para sahabat ni bila mana dia orang bercakap, dia orang sentiasa ikat dengan tiga isu ni: akhirat, syurga dan neraka, kematian, dan juga dosa dan pahala. Pasti dia akan ikat dengan tiga benda ni. Dan para ulama pun sebut antara tanda orang-orang tu dia baik, elok iman dia, dia bersembang dengan mana-mana orang pun dia akan jadi macam tu, dia akan keluar benda tu. Ini ialah percakapan yang akan sentiasa keluar pada orang yang jelas pada urusan akhirat dia. Sebab tu agak sukar bila mana satu orang tu dia nak kata dia ingat akhirat dalam keadaan hati dia ataupun percakapan dia banyak berlaraskan dunia. Duduk sembang dengan dia, saya ni dalam proses nak beli rumah dekat dengan 10 biji, satu lot tu, satu row saya nak ambil kat saya semua. Dia pun sembang ni lawyer pun semua. Dah tu habis. Kalau orang yang cenderung pada akhirat, dia akan sembang, mungkin dia orang kaya, dia kata rumah ni kalau ada orang susah saya nak bagi pada orang susah duduk, ataupun nak buat untuk pusat pengajian, untuk kesenangan pahala, untuk memudahkan. Itu laras orang yang cenderung akhirat, dia akan bercakap. Orang cenderung dunia dia akan mungkin fokus kepada membina asetnya tanpa dia memikirkan macam mana aset tu boleh menyelamatkan dia di akhirat. Itu beza. Sebab tu Ali bin Abi Talib dia pernah sebut, apa tanda orang tu dia ahli dunia dan apa tanda orang tu ahli akhirat? Orang tanya pada dia, dia kata ahli dunia dan ahli akhirat ni mudah ya. Nak tahu orang tu ahli dunia bila mana dia lebih seronok menerima pada memberi. Orang beri dekat dia seronok, tapi dia nak beri dekat orang tak seseronok ketika mana menerima. Ini orang dunia. Tapi orang akhirat memberi lebih seronok berbanding menerima. Sebab dia tahu memberi itu bukan menghilangkan harta tu pada dirinya, tapi menggandakan harta tu di akhirat nanti. Menggandakan harta tu di akhirat nanti. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, ketika mana Nabi dia nak turun daripada langit yang dia berjumpa dengan Nabi Musa tu, nak turun ke bumi, langit dunia ni, akhir pertemuan dengan Nabi Musa, selepas Nabi Musa suruh dia deal naik daripada 50 sampai jadi 5 waktu salat ni, last kali Nabi Musa sebut, lepas pada Nabi Musa kata umat kamu tak mampu nak buat 5 waktu ni, akan ada yang cuai. Tapi Nabi kata aku malu, hajaltu li rabbi, aku dah malu dengan Tuhan aku untuk aku minta lagi. Last sekali Nabi Musa kata apa, kalau kita ingatlah riwayat tu,
pesan kepada umatmu, sesungguhnya tanah di syurga ini lembut. Tanah dalam syurga ni pijak sedap. Dia punya description tentang syurga, tanah di syurga ni lembut, qi'an. Dia tak sakit kaki. Dia ada tanah atas dunia ni kita pijak kering kulit kita. Bahkan ada setengah-setengah tanah ni kita pijak kena penyakit gangrene ke apa yang menyebabkan bakteria. Tapi tanah syurga ni kita pijak lembut. Tak payah kasut pun tak apa. Sekarang ni duk fikir nak beli kasut apa yang nak bagi selesa tapak kaki saja ni, supaya tak pijak merata. Di syurga dia tak perlu benda tu. Dan kata Nabi Musa, tanah ini akan dipijak oleh orang yang banyak menyebut la haula wala quwwata illa billah. Itu saja. Kita beri lalu azal dulu, nanti kita bagi simpulan sikit. Okey. Kesimpulan akhir yang kita boleh ambil daripada hadis yang ke-33 ni, seperti mana Nabi memberi pesan kepada Abu Rimthah, seorang sahabat Nabi ni, dia kata, kamu tidak akan menanggung dosa anakmu dan anakmu tidak akan menanggung dosamu. Maknanya nak beritahu kepada kita, berhati-hati dengan dosa. Sebab dosa tu dia ada kesan. Pertama, kesan di dunia, dan kedua ialah kesan di akhirat. Dan memang banyak benda-benda yang berlaku dalam hidup kita, daripada masalah hidup, apa saja, hatta benda-benda yang kecil, itu ialah kesan pada dosa. Jadi macam kita sebut tadi, Nabi tidak akan bersembang dengan mana-mana orang atas dunia ni, melainkan Nabi akan bawa 3 elemen tu, iaitu elemen akhirat, elemen kematian,
dan juga elemen dosa pahala. Sentiasa akan ada dalam ucapan Nabi walaupun atas laras gurauan. InsyaAllah esok kita akan sambung hadis yang ke-34 dan juga hadis yang ke-35 daripada perbahasan 40 kisah teguran Rasulullah buat umat. Untuk malam ni kita berpada di sini sahaja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.